Okey, kita ke tema yang keempat. Sejarah tingkatan 6 penggal 1, iaitu nasionalisme dan pembentukan negara bangsa di bawah subtopik 4.2 iaitu konflik antara bangsa. Okey, fokus kita pada hari ini ialah Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari tahun 1941 hingga tahun 1945. Sebenarnya Perang Dunia sudah bermula seawal tahun 1939. Okey. Dengan memberi fokus dan keutamaan kepada negara Jepun dan Amerika Syarikat pada abad ke-20. Walau bagaimanapun, kamu perlu faham, kehendak sukatan ialah calon seharusnya dapat memahami puncak konflik dalam politik antarabangsa dan dapat membincangkan sebab dan kesan Perang Dunia yang kedua. Jadi di sini kamu ada dua tugas. Pertama, kamu perlu faham sebab. Bila kamu dah faham sebab, kamu perlu lihat bagaimana Perang Dunia Kedua ini berlangsung. Sebab selepas Perang Dunia itu berlangsung, barulah kamu akan faham akan kesan dia. Faham? Okey. Jadi kita lihat sedikit maklumat berkaitan dengan Perang Dunia yang kedua. Okey. Ini adalah gambar siapa? Kamu semua kenal. Yang ni pula suka hati kamu, letak Benito Mussolini dan sebagainya. Winston Churchill, Perdana Menteri Britain. Okey. Dalam memahami Perang Dunia Kedua, ada beberapa perkara ataupun key terms, kata kunci yang perlu kamu ambil perhatian. Okey. Walaupun semua ni bukan kamu boleh yang ni, tetapi kamu perlu tahu. Allies dan Axis. Allies ialah pakatan, Axis pun perikatan, macam itulah. Theatre of War, Weimar Republic, Treaty of Versailles iaitu perjanjian besar, League of Nations, Liga Bangsa, The Great Depression iaitu zaman kemelesetan ekonomi, Anschluss, Rhineland dan rearmament, Manchurian Incident, Anti-Comintern Pact, Appeasement, Winston Churchill, Neville Chamberlain, Nazi-Soviet Pact, Munich Pact, Sudetenland Invasion of Poland. Okey, dalam bahagian ini sebenarnya banyak perkara ni akan masuk dalam topik. Okey, cuma kamu bagi perhatian kepada perkara-perkara yang ini sahaja. Okey? Faham? Okey, seterusnya Allies and Axis power. Great Britain. Lagi? Perancis. Lagi? Canada. China. Amerika Syarikat mula masuk tahun 1941 selepas pengkalan tentera lautnya di Kepulauan Hawaii. Pengkalan haba dibom oleh Jepun. Amerika Syarikat mengumumkan secara rasmi akan terlibat dalam Perang Dunia Kedua menentang Jepun yang berada dalam Axis. Okey, dalam bahasa Melayunya Allies ni pakatan bertiga. Okey, kuasa berikat. USSR ini ialah Soviet Russia. Okey. Pakatan di sini pula diketuai oleh Germany, Austria dan juga Jepun serta Itali. Okey. USSR sehingga 1941 sebelum memihak kepada
Dia tukar pakatan. Boleh faham? Okey. Kalau dalam Perang Dunia Pertama, Itali dan Jepun akan berada di pihak ini. Tapi dalam Perang Dunia Kedua, mereka masuk bahagian ini. Sebab mereka pun tak puas hati dengan syarat perjanjian Versailles. Boleh faham? Okey. Theatre of War. World War II was fought in two theatres of war. Bermaksud berlaku dua peperangan pada waktu yang sama. Okay. The main war, perang yang utama dikenali sebagai di Eropah. Okay. Yang kedua ialah perang Pasifik. Di sini Jepun terlibat. Okay. The other theatre was the Pacific Theatre. This war was fought against Japanese aggression in the Pacific Ocean. Okay. Jadi apa yang berlaku untuk pengetahuan kamu, yang ini dua panggung, dia dipanggil Theatre of War. Sebenarnya dua keadaan. Satu, di Eropah, Jerman melakukan perluasan kuasa, Adolf Hitler. Di Asia pula, Jepun. Kalau kamu tengok, Jepun dia dengan slogan Asia untuk orang Asia, dia dah tewaskan banyak negara. Okey, sampai ke tanah Melayu dan sedang menuju ke Australia. Boleh faham? Jadi dua keadaan sedang berlaku. Satu persamaan di sini ialah Jepun dan Germany dua-dua berada dalam satu pakatan. Boleh faham? Boleh faham atau tidak murid-murid? Ada siapa yang boleh kod? Okay. Direct causes of World War II. Kesan langsung yang menjadi, bukan kesan, penyebab langsung yang membawa kepada Perang Dunia Kedua. It has been said that World War II was just a continuation of World War I. Okay, satu kesinambungan daripada Perang Dunia yang kedua. Namun begitu, terdapat beberapa sebab khusus yang menjadi punca kepada Perang Dunia Kedua. Walaupun pemusuhan dan kesan seperti perjanjian Versailles semuanya berpunca daripada Perang Dunia Pertama, tetapi dalam Perang Dunia Kedua ni ada unsur-unsur baru. Okey. Dan dalam semua tu, Perang Dunia Kedua mustahil dan mungkin tidak akan berlaku sekiranya Hitler atau Nazi tidak bangkit. Kebangkitan Hitler dan Nazi merupakan salah sebuah faktor utama. Okey, walaupun perjanjian Versailles berat sebelah, walaupun pemusuhan yang ada, walaupun kemelesetan ekonomi ada, tetapi kalau waktu tu Hitler tak ada, mungkin perang itu tidak berlaku. Boleh faham? Boleh faham tak para pelajar? Bila kamu tulis esei nanti, tolong terangkan. Okey, tolong persembahkan bahawa kamu mempunyai pengetahuan yang mendalam kepada pemeriksa. Okey, seterusnya, bila Perang Dunia Pertama tamat, negara Jerman mula menjadi sebuah negara republik dan pemimpin utamanya dikenali sebagai Chancellor. Kalau setengah negara dia akan panggil Prime Minister, Presiden dan sebagainya, betul? Sampai ke hari ini, pemimpin utama Jerman mereka akan panggil sebagai Chancellor, Chancellor Jerman. Okey.
Dan pemimpinnya waktu ini ialah Chancellor Edinburgh. Okey. Dan negara ini, Jerman, terpaksa buat laporan ataupun terpaksa melapor diri kepada Pakatan Allies. Allies ni Pakatan apa? Berikat, betul? Pakatan Berikat yang diketuai oleh Perancis dengan Britain. Boleh faham? Okey. Maksudnya, katakan kalau kamulah, contoh siapa? Amira. Pergi sekolah, balik dari sekolah, semuanya kamu kena report kepada boyfriend kamu. Apa maksud dia? Nak pergi buat group study. Apa maksud dia? Maksudnya lapor diri itu sebenarnya dalam bentuk terjemahan lain, kamu kena dikawal, kontrol. Faham? Jadi Jerman ini sekarang ni dia tak bebas dikawal. Okey, dikawal oleh Pakatan Berikat. Okey. Dan keadaan ini suka tak kamu dikontrol, Amira? Dia suka, baguslah. Okey. Biasanya kalau kena kontrol, kamu takkan puas hati, betul? Kamu akan ada satu perasaan yang tak bebas. Dan perasaan ini sudah mula wujud di kalangan semua rakyat Jerman. Mereka rasa negara mereka tak bebas. Mereka rasa mereka ni dijajah. Boleh faham? Okey. Ini semua adalah terkandung dalam perjanjian Versailles. Okey, sekarang kita masuk. Ini jadi apa yang berlaku di sini kamu dah faham secara umum, betul? Okey, kita masuk ke perjanjian Versailles. Okey, Treaty of Versailles. Selepas Perang Dunia yang Kedua, the Treaty of Versailles laid almost impossible condition upon the German folk atau people. Maksud dia apa? Impossible ialah syarat-syarat yang sukar dipatuhi, sukar diikuti kepada rakyat Jerman. Okay. Reducing the army to 100,000 men and taking land from Germany, especially Rhineland, greatly reduced moral. Maksudnya salah satu perjanjian, syarat perjanjian Versailles, iaitu mengurangkan jumlah anggota tentera. Kalau tentera kuat, baru kamu kuat, betul? Okey. Perang Dunia Pertama antara impian Jerman, Jerman baru muncul sebagai sebuah negara bangsa yang baru. Dia pun ingin berdiri sama taraf dengan negara-negara Eropah lain. Dia perlukan pasaran, dia perlukan bahan mentah. Jadi dia telah mengambil langkah yang agresif dalam imperialisme yang berkesudahan dengan Perang Dunia yang Pertama, di mana kekalahan berlaku pada pihak Jerman. Okey. Jadi biasalah kalau perang, pihak yang kalah terpaksa akur dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak yang menang. Kalau kamu tak akur, apa yang berlaku? Perang akan berlangsung. Dan kamu dah tahu, kamu dah habis musnah, betul? Kamu tak ada kekuatan. Tak guna kamu teruskan peperangan. Jadi Jerman kata, tak apalah, biar kali ini kalah, nanti saya bangkit balik. Okey. Seterusnya,
Forcing responsibility upon the German was starting the war was also painful. Okay. Forcing responsibility ialah memaksakan ataupun dia seolah-olah negara Jerman terpaksa memikul tanggungjawab sebagai dialah yang memulakan Perang Dunia yang Pertama. Okey, dia terpaksa, negara Jerman dipersalahkan menjadi punca kepada Perang Dunia yang Pertama. Jadi benda itu juga menjadi punca yang menyebabkan rakyat Jerman tak boleh terima. Boleh faham? Okey. Macam kamu esok contohnya kalau dah, contohnya saja, kalau dah gagal STPM, kamu kata semuanya punca dari sekolah. Ataupun lembaga yang buat soalan tak betul. Tapi jangan risau, tahun depan grade boleh dinaikkan lagi. Okay. But the most disaster tu apa dia dalam bahasa Melayu? Keadaan yang paling tak patut lah. Okay. Iaitu negara Jerman terpaksa bayar denda. Denda ni adalah dalam bentuk ganti rugi peperangan. Dan jumlahnya amat besar sekali untuk dipikul oleh negara Jerman. Jadi yang ini boleh masuk dalam konteks hutang negara. Sebab negara Jerman berhutang kepada pihak yang menang. Okey. Satu jumlah yang besar. Okey dah. Okey, sekarang kita masuk. Itu faktor yang pertama kenapa berlakunya Perang Dunia kedua. Faktor yang kedua yang membawa kepada Perang Dunia kedua ialah, ni ada dalam esei kamu Amira, kegagalan Liga Bangsa. League of Nations dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai Liga Bangsa. Okey. Liga Bangsa ni, kalau yang buat tajuk PBB, dia tahulah apa yang dia tahu. Sebelum PBB wujud satu usaha untuk membawa kedamaian di dunia ni, sebab mereka tak mau perang seperti Perang Dunia Pertama itu berulang. Maka telah dibentuk Liga Bangsa di mana beberapa buah negara Eropah, kuasa-kuasa besar menganggotai Liga Bangsa. Tujuannya dia menjadi satu platform untuk mereka bincang, menyelesaikan masalah melalui satu badan. Malangnya bila Perang Dunia Kedua meletus, maksudnya Liga Bangsa ini dianggap gagal menjalankan fungsinya. Jadi tamat Liga Bangsa, kemudian akan digantikan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang kekal hingga ke hari ini. Dan setakat ini hanya berlaku 2 Perang Dunia sahaja. Okey, setakat 2014. Okey, tak tahulah 2000 yang seterusnya macam mana. Okey, jadi kita boleh anggap ini adalah kejayaan PBB. Okey, jadi kita lihat
One positive thing came out of Versailles, iaitu satu perkara positif yang keluar ataupun yang datang daripada perjanjian Versailles ialah penubuhan satu kerajaan dalam inverted comma, iaitu satu kerajaan antarabangsa. Okey. Maksudnya kerajaan itu sebenarnya tak wujud, tetapi badan ini mempunyai kuasa untuk mengawal kerajaan-kerajaan. Macam hari inilah. Okey, kita ada United Nations, betul? Dalam United Nations kita ada WHO, World Health Organization. Lepas tu kita ada WTO, World Trade Organization. Kalau Malaysia nak berdagang dengan negara-negara anggota PBB, WTO akan letak syarat-syarat tertentu yang perlu kita patuhi kalau nak lakukan perdagangan. Kalau kamu tak boleh patuhi syarat-syarat tersebut, maksudnya kamu tak lepas spesifikasi, kamu tak boleh berdagang. Barang kamu takkan dibeli oleh negara anggota. Boleh faham? Iaitu syarat WTO, World Trade Organization. Macam tu juga satu standard untuk kesihatan. Kalau tak mampu, mereka bagi peruntukan. Kemudian untuk education, United Nations Children Education Fund, UNICEF. Okey. Pernah beberapa buah sekolah di pedalaman Sabah dan Sarawak dibiayai oleh PBB. Okey, dahululah. Okey. Jadi dia seolah-olah berfungsi sebagai sebuah kerajaan antara bangsa. Okey, tapi yang ni PBB, yang cikgu sebut ni PBB. Yang kita sedang bincang ialah berkaitan dengan Liga Bangsa. Cuma cikgu bagi contoh sahaja. Iaitu fungsi utama Liga Bangsa ialah untuk mencegah daripada perang meletus kembali. Okey. Bagaimana nak cegah? Melalui peaceful talk, iaitu perjanjian damai ataupun perbincangan secara meja bulat mencapai satu kata sepakat. Boleh faham? Diharapkan Liga Bangsa ini akan memainkan peranan tersebut dalam masa akan datang untuk mencegah berlakunya perang seperti Perang Dunia yang pertama. Malangnya, okey, malangnya Liga Bangsa ini telah berpisah atau berpecah kepada beberapa buah bahagian. Okey, yang kemudiannya semua ini akan menjadi punca langsung kepada tercetusnya Perang Dunia yang kedua. Okey, dalam Liga Bangsa itu dah wujud kroni-kroni pakatan-pakatan tertentu dan mereka sendiri dah bawa haluan masing-masing. Boleh faham? Boleh ikut? Okey. Apa masalah dengan Liga Bangsa? Kita lihat. Masalah yang pertama, Liga Bangsa tidak disertai oleh semua negara. Okey. Maksudnya negara-negara ini mempunyai pilihan sama ada mahu menyertai ataupun tidak Liga Bangsa. Ini satu kelemahan. Jadi bila negara itu tak mau menyertai, mau tak dia akur dengan keputusan Liga Bangsa? Dia takkan akur. Faham? Dia akan bertindak bersendirian. Dalam keadaan itu boleh tak satu usaha damai dijalankan? Sukar. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, keputusan yang dibuat itu memerlukan semua persetujuan semua negara yang jarang boleh berlaku lah. Hari ini akan berlaku tak semua negara bersetuju dalam PBB? Tak. Suara majoriti dan beberapa negara mempunyai kuasa pembatal, iaitu power. Itu saja.
Okey. Dan apa dia? Liga bangsa ini tidak boleh menubuhkan pasangan tenteranya sendiri dan menguatkuasakan keputusannya. Kalau tak dengar, Liga bangsa bawa tenteranya, hantam. Tak ada macam tu. PBB ada tentera sendiri? Tak ada. Dia kita panggil pasukan pengaman. Dia akan pinjam beberapa tentera dari negara-negara anggota, hantar. Boleh faham? Okey, biasanya kalau hari ini kita nak hukum negara-negara yang degil, kita menggunakan sekatan ekonomi. Okey. Seterusnya, it was unable to prevent major incident like Japan invading Manchuria or Italy from attacking Ethiopia. Jadi Liga Bangsa ini tak dapat atau gagal mencegah beberapa peristiwa penting yang berlaku pada ketika itu seperti peluasan kuasa Jepun ke Manchuria dan juga serangan Itali terhadap negara Ethiopia di benua Afrika. Okey. Dapat? Jadi, bila kamu tulis esei, kamu ceritakan sedikit, bagi tahu pemeriksa apa tu Liga Bangsa, kenapa ditubuhkan, apa fungsinya, kemudian kamu kaitkan dengan apa yang berlaku ataupun kenapa Liga Bangsa ini menjadi salah sebuah punca kepada Perang Dunia ke-2. Baru lengkap penulisan esei kamu. Okey, seterusnya The Great Depression. Apa maksud dia? Alif. Okay, The Great Depression ini berlaku tahun 1920-an kan? 29 Yang ni adalah kemelesetan ekonomi yang paling teruk pernah berlaku dalam sejarah. Dan boleh dikatakan sampai hari ini inilah yang paling teruk. Okay? Sampai kesannya mula dirasai di tanah Melayu. Okay? Harga getah ni sampai ke satu tahap tak dapat lepas kos kejatuhan dia. Iaitu kamu bayar upah gaji dia orang pun lebih tinggi daripada nilai harga getah. Sampai banyak ladang-ladang getah terpaksa ditutup. Okey, British tak ada duit untuk menguruskan negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, dia cuba melepaskan tanggungjawab tersebut dengan melaksanakan desentralisasi. Okey, semua ini berlaku di sini. Pasaran saham New York menjunam. Okey, yang ini dikatakan the Great Depression. Apa kaitan Great Depression dengan Perang Dunia Kedua? Itu yang kamu kena fahamkan. Faham? Okey. Another cause, salah satu sebab kepada Perang Dunia Kedua ialah kemelesetan ekonomi dunia yang dikenali sebagai The Great Depression. Ini adalah nama istilah khas, The Great Depression. Kamu boleh gunakan dalam pembuka kata dan penutup kata ketika menulis esei kamu. Okey. Boleh buat. Okey. The stock market crash, kejatuhan pasaran saham pada tahun 1929 was a global event that caused people to lose their job and often commit suicide. Apa maksudnya? Commit suicide apa maksudnya? Bunuh diri, suicide tu bunuh diri. Okay. They lost all hope. Mereka hilang segala harapan.
Okey, sebab kamu dah hutang beratus ribu berjuta ringgit. Banyak ahli-ahli perniagaan. Okey, ketika krisis kewangan Asia tahun 1990-an pun berlaku benda yang sama di negara Korea, Jepun. Ramai yang bunuh diri sebab mereka dah tak ada jalan untuk recover. Okey. Tapi kamu jangan sedih. Krisis ekonomi biasanya dia sebagai satu rotation akan datang dan pergi. Dan kemudian ekonomi akan recover balik. Cuma waktu dia jatuh tu ramai yang akan terjejas. Ramai yang confident ekonomi akan makmur selama-lamanya. Mereka hutang banyak. Mereka dah invest banyak. Tiba-tiba bila jatuh mereka tak dapat cover. Okey. Okey, tapi yang ni yang paling teruk. Okey. Government also fail as people choose ruler that promise hope and prosperity. Jadi waktu ni kerajaan-kerajaan juga tumbang. Okey. Sebab bila ekonomi jatuh saja kamu akan marah kat siapa? Kerajaan itu normal. Okey. Waktu krisis ekonomi yang berlaku di Asia, Thailand tukar pemimpin, Indonesia Suharto jatuh, Filipina tukar pemimpin. Okey. Korea berlaku juga pergolakan. Okey, semua ini berlaku sebab satu kejatuhan ekonomi. Rakyat tak boleh tanggung kesengsaraan, mereka akan tunjukkan kemarahan mereka terhadap pemimpin. Boleh faham? Okey. Waktu ni, ini puncak kepada Perang Dunia Kedua, muncullah beberapa orang pemimpin baru yang bersifat diktator, yang memberi harapan dan menjanjikan kemakmuran. Boleh faham? Waktu ni rakyat telah pilih pemimpin-pemimpin ini. Salah seorangnya ialah Adolf Hitler. Okey? Boleh kaitkan dengan Perang Dunia Kedua. Germany thus accepted Hitler because he promised not to pay the war fine to create job. Rakyat Jerman menjadikan Hitler sebagai pemimpin mereka sebab Hitler dalam kempen manifesto pilihan raya dia bagi tahu dia takkan akur dengan perjanjian Versailles. Dia takkan bayar denda tersebut sebab dia nak guna duit itu untuk menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Jerman. Jadi rakyat Jerman pun dah seronok. Boleh faham? Germany under the Führer. Yang ni lah Hitler. Okey, Führer ni dia tak guna istilah Chancellor. Okey, ini adalah salah satu istilah yang digunakan oleh Hitler untuk melambangkan dirinya pemerintah yang agung. Okey, jadi dia perlu dipanggil sebagai Heil Hitler. H-E-I-L. Okey, kamu boleh cari di internet. Okey, mula ketika apabila yang ni bagaimana kamu nak tulis topiknya dalam esei, Germany di bawah Hitler cukup. Faham? Apabila Jerman berada di bawah kepimpinan Hitler mulai tahun 1934, Hitler mula melanggar atau menidakkan atau tidak mengendahkan syarat-syarat perjanjian Versailles. Dalam arti kata lain, Hitler mula melanggar perjanjian Versailles. Dia tak akur dan patuh. Okey. Dia menjadi lebih popular
Sebab dia menjanjikan takkan bayar ganti rugi. Dan dia buat atau dia kotakan apa yang dia cakap. Dia tak takut kepada pakatan-pakatan Britain, Perancis dan sebagainya. Faham? Waktu yang sama, kamu mungkin tertanya-tanya, kalau tak bayar mereka tak serang ke? Tak kacau. Apa yang berlaku? Negara-negara ini pun berlaku kegawatan ekonomi yang teruk. Jadi mereka pun tak mampu ataupun tak ada fokus tentang peperangan. Mereka cuba membangunkan ekonomi negara masing-masing. Bila Hitler tak bayar ganti rugi, mereka tak pergi kacau sangat. Okey, dalam keadaan itu, pada ketika itu, dengan cepat Hitler mengambil kesempatan membina kekuatan tenteranya. Okey. Tahun 1936. Okay. He began to deploy 30,000 soldiers into the demilitarized zone or Rhineland as well as rearm Germany. He started training 1 million troops. Maksudnya, dalam perjanjian Versailles, Jerman akan kehilangan Rhineland, betul? Apa yang dia akan buat? Dia bawa masuk 30,000 orang tentera ke tempat yang sepatutnya telah diisytiharkan zon bebas tentera. Okey, dia pergi letak. Kemudian pasukan bersenjata, senjata-senjata Jerman mula dikawal dalam Hitler kerana dihapuskan berapa banyak senjata tersebut. Dia mula bina semula. Okey, membina semula pasukan bersenjata Jerman dan mula melatih 1 juta orang. Okay. France and Britain did nothing. They feared another costly war. France dan Britain ni mereka tahu, sedar apa yang sedang berlaku, tetapi mereka tak mau kacau. Kalau kacau, apa yang akan berlaku? Perang. Perang memerlukan apa? Jadi masing-masing dalam kegawatan ni tak boleh. Yang ni mereka pun telah lepas pandang. Tetapi Hitler dia tak peduli, dia terus sedang membina tenteranya. Okay, controlling people's mind. Okay, ini kempen lah, propaganda. Okay, bagaimana untuk menawan hati rakyat dalam Perang Dunia Kedua. Okay, ini kita sambung dalam kelas yang akan datang lah. Okay, kita hentikan setakat yang ini dulu.